baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Bawa baca kan sebab suara dia sedap. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita sambung di mana kita habis setakat ayat yang ke-5. Ayat yang ke berapa sebenarnya? Ayat yang ke-3. Ayat yang ke-3. Jadi hari ini kita sambung dengan ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Walladzina yu'minuna bima. Kita tengok secara harfiah dulu. Perkata walladzina dan alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, dengan ma, apa yang, dengan apa unzila ilaika, unzila diturunkan, ilaika tu kepada ke atas kan, ilaika, ilai, di dua perkataan ila dan juga ka, bila disambungkan dua dengan ka tu dia lah. Ka tu apa? Dhamir, dengan dhamir maka dia jadi ilaika. Ilaika kepada engkau, iaitu kepada engkau Muhammad, wa dan ma, apa yang unzila diturunkan, min daripada qablika sebelum engkau Muhammad, wa dan bil akhirah dengan hari akhirat, hum mereka, yuqinun mereka yakin. Jadi maknanya dan orang-orang yang mereka itu beriman. Maksud kita sambung dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa yang lain yang selain daripadanya ialah dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad dan apa yang diturunkan daripada sebelum engkau, dan dengan hari akhirat mereka beriman. Jadi ciri lain orang-orang yang bertakwa, lagi sekali kita ulang, ialah mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Maksud dia beriman, dia yakin, beriman. Ini ialah yakin sungguh-sungguh dengan Al-Quran dan juga yakin dengan apa yang diturunkan daripada sebelum engkau Muhammad, iaitu sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini. Misalnya kitab Taurat, kitab Injil, bahawa orang-orang beriman itu juga, orang yang bertakwa itu juga percaya dengan
kitab-kitab tersebut, bahawa kitab tersebut juga adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan akhir sekali, wabil akhirah, terhadap hari akhirat, mereka hum yuqinun, mereka benar-benar yakin. Yakin bukan kata yakin dengan mundur, tapi yakin dengan membuat persediaan untuk menghadapi hari akhirat itu, barulah dikatakan sebagai yakin, iaitu kita membuat persediaan. Jadi mengikut Ibnu Abbas dalam tafsir terjemahan tafsir Ibnu Katsir ni mengatakan bahawa orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran itu dan yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu itu, bermaksud mereka membenarkan apa yang engkau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah dari Allah, dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi mereka sama sekali tidak membezakan di antara para rasul tersebut, serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Maksud mereka, orang beriman ini dia tidak akan ingkar pada apa yang dibawa oleh rasul, dan mereka juga tidak membezakan di antara rasul-rasul, menerima semua rasul-rasul itu sebagai rasul utusan Allah. Sedangkan firman Allah yang bermaksud serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yang mengikut Ibnu Abbas ialah mereka itu yakin akan adanya hari kebangkitan, iaitu hari kiamat, adanya syurga, adanya neraka, adanya perhitungan dan juga timbangan oleh Allah. Disebut akhirat kerana ia ada setelah dunia. Maksud sekarang ini tak ada lagi, akan berlaku keadaan itu apabila hancurnya dunia ini, maka berlakulah akhirat. Ada. Jadi di dalam tafsir ini juga dicatatkan pendapat Mujahid bahawa 4 ayat pertama itu dari surah Al-Baqarah itu adalah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mana 4 yang pertama, iaitu daripada ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat. Yang kelima itu kan kesimpulan. Dan 2 ayat berikutnya, iaitu ayat ke-6 dan juga ayat ke-7, menyifati, kita tak baca lagi, adalah sifat-sifat orang kafir. Manakala ayat yang ke-13 adalah sifat orang-orang munafik, dan yang ke-14 sifat orang munafik yang ke-13 tadi. Jadi keempat ayat tersebut, ayat yang kita baca sebelum ini, adalah sifat umum bagi setiap mukmin yang menyandang sifat-sifat tersebut, baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bukan Arab, maupun ahlul kitab, baik dari golongan manusia maupun jin. Jadi salah satu sifat ini tidak akan bisa sempurna tanpa adanya sifat-sifat lain. Bahkan sifat yang mana satu menuntut adanya sifat lain. Dengan demikian, beriman kepada yang gaib, solat dan zakat tidak dianggap benar kecuali dengan adanya iman kepada yang dibawa oleh Rasulullah dan para rasul sebelumnya, serta keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Maksud dia, kalau kita tak ada keimanan, keyakinan tentang apa yang dibawa oleh Rasul, tidak percaya tentang Al-Quran ini, maka keyakinan kita kepada ibadat lain juga tidak ada. Tidak berguna lah maksudnya. Maksud kalau kita kata kita yakin kepada yang gaib, kita yakin kepada perlu ada solat, kita yakin perlu memberi zakat, tidak dianggap benar kecuali adanya keimanan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya kita mesti benar-benar ada keimanan kepada Al-Quran ini, kerana Al-Quran ini adalah firman Allah. Kalau kita buat tu, sebab tu kata, kalau kita ni, kita bersyahadah, kita solat, kita zakat, kita pergi haji, kita puasa, kita melaksanakan 5 perkara, kita hanya sekadar Islam sahaja. Tapi kita, kalaulah kita mengambil semua rukun iman, barulah kita dianggap sebagai seorang beriman. Kalau tidak, kita hanya Islam. Jangan anggap kita tu beriman. Kita hanya baru seorang Islam. Sebab Allah jelaskan dalam Quran.
Jadi kena meyakini sungguh-sungguh. Bila kita yakin, kita percaya bahawa apa yang dibawa oleh Nabi ni benar-benar daripada Allah dan kita menganggap itu penting dan kita menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan kita yakin juga bahawa akan adanya hari kebangkitan, barulah sempurna keimanan kita. Faham tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dia dalilkan berdasarkan kepada ayat yang diturunkan dalam surah An-Nisa. Ayat yang dibawa oleh Mujahid ni ayat surah An-Nisa 136, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai semua orang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah sungguh-sungguh dengan Allah dan juga Rasul, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan juga kitab yang diturunkan ke atas Rasul, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang diturunkan ke atas rasul-rasul daripada sebelum ni. Sebab tu berdasarkan pada ayat ni, bahawa itu yang dikatakan bahawa kalau kita mengerjakan saja benda seperti solat dan zakat tapi kita tak yakin dengan kitab yang tidak beriman dengan kitab ni, kita tidak akan dapat kesempurnaan keimanan kita. Malah di dalam tafsir ini juga menjelaskan bahawa ada terdapat ayat-ayat yang memuji, ayat yang Allah memuji orang mukmin secara keseluruhan yang memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang yang kita baca dalam surah awal Al-Baqarah tadi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 285, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Rabbnya, daripada Allah, wal mu'minun, dan begitu juga orang yang beriman yang lain. Kullun amana billah, masing-masing mereka tu beriman dengan Allah, wal malaikati, dan juga para malaikat, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan mereka tidak membezakan salah seorang daripada rasul-rasulnya. Jadi terima semua sekali, barulah dianggap kesempurnaan itu. Terdapat juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya beriman kepada Allah dan Rasul dan juga kitab-kitabnya. Dari kalangan ahlul kitab yang memiliki kekhususan sendiri, iaitu selama mereka beriman kepada apa yang berada di tangan mereka secara terperinci. Jika mereka masuk Islam dan beriman kepadanya secara terperinci, maka mereka akan dapat balasan kebaikan sebanyak 2 kali. Jadi bagi satu kelebihan pada ahli kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang Yahudi lah, kaum Yahudi yang mereka tu telah ada kitab Taurat dan juga kitab Taurat sebelum ini. Jadi kalau mereka meyakini dengan sesungguhnya, beramal, beriman sesungguhnya dengan kitab Taurat, dan bila datang kitab Al-Quran, mereka sekali lagi beriman sesungguh, menerima ajaran Nabi Muhammad ini, maka mereka akan dapat 2 kebaikan, iaitu sebanyak 2 kali. Satu kerana dia beriman kepada Taurat, dan yang kedua dia beriman kepada kitab Al-Quran. Itu kelebihan dia. Okey, ayat yang seterusnya ialah ulaika ala, ulaika mereka, ala, maksud mereka itulah, ala di atas hudan, di atas petunjuk, min daripada rabbihim, rabb campur him, rabb Tuhan mereka, wa dan ulaika mereka itu, hum mereka lah, al-muflihuna, mereka lah orang-orang yang memperolehi keberuntungan, kejayaan. Maksudnya orang-orang yang mereka tu mengikuti petunjuk, maksudnya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang kita bacakan di atas tadi adalah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, daripada Rabb mereka. Maksudnya Allah sebagai pemelihara mereka. Maksud mereka mengambil panduan yang telah diberikan oleh Rabb mereka, iaitu kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi sesiapa yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, iaitu mengambil Allah kata zalikal kitab la raiba fihi
hudan lil muttaqin, yaitu orang-orang yang menjadikan Alkitab ini, yaitu kitab Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk min rabbihim, yang datang daripada Rabb mereka, wa ulaika, dan mereka itu mereka lah, Allah menegaskan, al-muflihuna, orang-orang yang memperolehi keberuntungan, kejayaan. Jadi nak menegaskan kepada kita bahawa kalau kita nak dapat kejayaan di sisi Allah, bukan dapat pangkat besar, bukan dapat kereta besar, rumah besar, harta yang banyak, anak-anak yang berjaya. Kejayaan di sisi Allah ialah apabila kita berada di landasan yang betul dengan mengikut panduan yang telah Allah turunkan, iaitu dengan mengikut Al-Quran. Dan kejayaan yang terbesar bagi orang Muslim mukmin ialah apabila dia dianugerahkan oleh Allah dengan rahmat Allah, syurga Allah. Itu adalah kejayaan yang sebenar. Jadi kita lihat kepada maksud yang dibincangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia ni. Ulaika maksudnya mereka itu, iaitu orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang kita baca di atas tadi pada ayat ketiga, kedua, ketiga dan keempat, iaitu sifat-sifat di atas, iaitu beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada apa saja berita-berita gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang syurga, neraka, hari kiamat, kisah-kisah Nabi. Semua itu adalah perkara gaib yang kita tak lihat. Malaikat, semuanya kita tak nampak. Kemudian mereka tu mendirikan solat, mereka mengeluarkan infak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Al-Quran dan para Rasul sebelumnya, kitab-kitab sebelum ini, serta meyakini adanya kehidupan akhirat yang mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua yang diharamkannya. Ala hudan, yang tetap, yang berada di atas petunjuk atau yang tetap mendapat petunjuk, maksudnya mereka sentiasa mendapat pancaran cahaya, penjelasan serta petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, iaitu orang-orang yang mendapat apa yang mereka inginkan dan selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Maksud yang lebih khusus ialah muflihun di sini kerana mereka mendapat syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita habislah 5 ayat tu, kita akan ulang balik secara keseluruhan harfiahnya supaya kita semua boleh ikut. Tak ada guna kalau kita tak ikut pun. Turut Syirah, Hafiz semua tu, Wafi, Izzat, Balqis, boleh ikut atau tak boleh ikut tu. Fokus kepada ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang kita tak perlulah kita tafsirkan maknanya. Mufassirin pun tak, kebanyakannya tidak mentafsirkan, sebaliknya menyerahkan kepada Allah maknanya, iaitu kita boleh rujuk kepada ayat dalam surah Al-Imran, Ali Imran ayat yang ketiga, kata silap dirujuklah. Itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, penjelasannya untuk ayat-ayat muqatta'ah ini melainkan Allah. Zalika, kita dah bincangkan sebelum ini, zalika mengikut Ibnu Katsir adalah sama dengan hadza, walaupun pada asalnya dia maksudnya zalika itu, tapi dimaknakan juga sebagai dalam konteks ayat ini sebagai ini. Ini zalika ini al-kitabu iaitu kitab, al-kitab iaitu kitab Al-Quran, la tiada raiba keraguan, fihi padanya, iaitu dua perkataan di situ, fi campur dengan hi, fi dalam hi-nya, iaitu dalamnya atau padanya, hudan sebagai petunjuk, sebagai sumber petunjuk, sebagai sumber hidayah. Kalau kita dalam konteks hari ini sebagai SOP, kan, sebagai SOP
Lil muttaqina, li bagi al muttaqina, orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Kita juga sudah bincangkan kenapa kita perlu jadi orang yang bertakwa. Jadi la di sini ada setengah ulama mengatakan bahawa satu perintah larangan supaya jangan ada sedikit keraguan pun di dalam hati kita sebagai manusia bahawa Al-Quran ini adalah sebagai satu panduan untuk kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Jangan pernah ada. Jadi ini Alkitab tiada keraguan padanya sebagai sumber petunjuk, sumber hidayah bagi orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, bila ada alladzina kita kena ada yaitu, bila kita terjemahkan yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna. Yu'minu ini perkataan yu'minu ini ada jamak bagi orang beriman. Mu'minun kan, mu'minuna. Mereka beriman, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaib, dengan yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan akan as-shalah, mereka mendirikan akan shalah, wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, yang kami rezekikan akan mereka, yunfikuna, mereka membelanjakan, mereka menginfakkan. Maksudnya ciri yang kedua, yang pertama mereka tu ambil Al-Quran ini sebagai panduan. Kemudian mereka percaya kepada ghaib, yang gaib, mereka mendirikan solat dan mereka menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka itu, mereka belanjakan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaika, dan sifat lain ialah walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, yang mereka beriman bima unzila ilaika, terhadap apa atau dengan apa yang diturunkan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min, daripada qablika, daripada sebelum engkau, iaitu kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, wa bil akhirati, dan terhadap hari akhirat, hum, mereka yuqinun, mereka meyakininya, yakin sungguh-sungguh dengan hari akhirat. Ulang lagi sekali, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, iaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan daripada sebelum engkau, dan terhadap hari akhirat, mereka meyakini. Ulaika, mereka itu ala, di atas, hudan, petunjuk, min rabbihim, daripada Rabb mereka. Maksudnya mereka yang mempunyai sifat-sifat di atas tadi, barulah mereka itu dah anggap mereka itu di atas petunjuk hidayah daripada Rabb mereka, daripada Allah. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, mereka lah orang-orang yang memperolehi keberuntungan ataupun kejayaan. Kalau tak boleh lagi, tak tahulah. Jadi sebenarnya kita kena, bila belajar Al-Quran ni, kita kena tanamkan satu niat supaya kita mampu untuk mengajar orang lain. Paling-paling kita bukan nak mengajar pun masyarakat di luar, sebab ramah kat luar tu ustaz-ustaz hebat-hebat kan. Kita ni orang biasa-biasa. Kita niat belajar ni biarlah kita dapat paling tidak mengajar ahli keluarga kita. Dan kita kalau seboleh-bolehnya kan, semua sekali, ya Allah tolonglah, usahakanlah dalam rumah masing-masing ada buat usrah. Sebab satu hadis Nabi kata, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka berhentilah. Rasulullah kata. Lalu mereka ni sahabat bertanya, apakah taman syurga itu? Lalu beliau menjawab, halakah zikir ataupun majlis ilmu. Jadi bila kita buat majlis ilmu dalam rumah kita ni, seolah-olah setiap hari kita adakan satu waktu, iaitu kita berada dalam taman-taman syurga Allah. Tak nak apa kita dalam rumah kita ada taman syurga, dan bila kita buat majlis ilmu ni, sebenarnya malaikat daripada bawah ni sampai ke arash Allah tu menebarkan sayapnya dan mendoakan keampunan bagi kita semua. Barakah tak rumah kita kalau kita buat begitu setiap hari? Kita akan dapat barakah semua ahli dalam rumah ni, dalam keluarga kita ni. Jadi kita setakat tu je lah malam ni.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.